Bertemu kembali di Jom Channel rentasan berita edisi 936. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Adakah menteri tidur sewaktu bekerja? Benarkah rakyat mudah ditipu dan mudah lupa? Penjelasan batal ordinan darurat tidak wajar ditangguh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mewujudkan sistem GitHub minggu lalu yang menyediakan maklumat berkenaan penularan wabak COVID-19 di Malaysia dan boleh diakses oleh orang ramai. GitHub menyediakan maklumat seperti bilangan kes, ujian yang dilakukan, kemasukan hospital, rawatan kritikal di ICU dan jumlah daftar masuk menerusi aplikasi MySejahtera. Dalam hubungan ini, Zulkifli mengulas secara sinis, saya ucapkan jutaan terima kasih atas GitHub ini, cumanya ia 10 months too late. Maksudnya, sudah terlambat. Kini jumlah keseluruhan jangkitan kes COVID-19 harian sudah mencapai 5 angka dan keseluruhannya mencecah lebih 1 juta kes. Bagaimanapun, Adham berkata Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, JKNS, ada dalam Task Force COVID-19 Selangor yang dipengerusikan Zulkifli. Namun Zulkifli mengingatkan JKNS tidak dibenarkan berkongsi data dengan Kerajaan Selangor. Adham kemudian mendakwa ahli Parlimen Kuala Selangor itu mengelirukan Dewan. Zulkifli menjawab, apa yang mengilukan Dewan? Yang Muhammad tak mau dengar. Kita buat senakan daripada tolong kena dengar. Kesihatan Negeri Selangor. Menteri, jangan tidak tahu. Don't sleep on the job. You are sleeping on the job. It is your responsibility. maksudnya anda, iaitu Menteri Kesihatan, tidak buat kerja. Sebelum itu, dalam ucapan balasnya, Zulkifli berkata, Selangor terus mencatatkan lebih 6,000 jangkitan COVID-19 baharu setiap hari secara purata. Nama jangka Selangor akan mencapai 10,000 kes setiap hari. Orang marah kepada saya, tetapi itu adalah data. Saya berdasarkan sains. Kes di Selangor tidak akan berkurang kerana kadar positifnya tinggi. Kami tidak malu jika kes COVID-19 tinggi, tetapi kami malu apabila ada kes dibawa mati atau mati ketika tiba. Kenyataan itu jelas satu sindiran tajam terhadap Kementerian Kesihatan yang secara polisinya telah salah dalam mengurus serangan COVID-19 ini. Berdasarkan rekod KKM, bilangan yang mati ketika tiba pada 27 Julai ialah 31, menjadikan keseluruhan kematian termasuk di hospital 176 ditambah 31 bersamaan 207. Sementara itu pada 26 Julai bilangan mati ketika tiba ialah 14 dan kematian di hospital 193 menjadikan jumlah keseluruhan 207. Manakala pada 25 Julai pula bilangan yang dibawa ke hospital sudah mati ialah 8 dan yang mati di hospital 84 bersamaan 92. Zulkifli memetik sebuah artikel Bloomberg berjudul Malaysia is staggering down the road to failed statehood yang mendakwa bahawa kerajaan gagal menguruskan wabak COVID-19 dengan baik. Beliau mendakwa kerajaan termasuk Kementerian Kesihatan KKM tidak menggunakan larangan pergerakan dengan tepat untuk melandaikan kes-kes tersebut. Peluang yang diberikan semasa lockdown di Lembah Kelang dan semua jenis perintah sekatan pergerakan di negara ini hanya untuk melihat orang menderita dan kehilangan pendapatan mereka. Tidak ada usaha koordinasi dari atas ke bawah untuk memerangi pandemik COVID-19 ini, kata Zulkifli. Beliau berkata kegagalan kerajaan menggunakan masa ketika lockdown dengan berkesan menyebabkan negara ini berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19. Menyanggah dakwaan bahawa kerajaan Selangor gagal mengawal penularan COVID-19, Zulkifli mengingatkan bahawa kesihatan berada di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri hanya dapat memainkan peranan tambahan untuk membantu.
Selain itu, beliau mendakwa kerajaan tidak bekerjasama dengan pakar termasuk pakar penjagaan kesihatan luar di negara ini untuk menguruskan wabak COVID-19. Kata Zulkifli, KKM tidak memanfaatkan perkhidmatan pakar seperti doktor perubatan dan kesihatan awam, ahli epidemiologi, ahli sains data dan semua pakar termasuk yang datang dari pelbagai bidang. Semasa penggulungan, Adham berkata KKM telah menjalankan ujian bersasar secara massa dan juga ujian massa di kawasan PKPD, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Bagaimanapun, Zulkifli mempersoalkan negeri mana yang terlibat dalam ujian saringan COVID-19 secara besar-besaran yang disebut Adham. Di mana? Lain kali jangan cakap saja, mana data? Jangan berbohong dalam Dewan Yang Mulia ini. Di mana di negeri-negeri lain yang buat? Jangan berbohong. Di Selangor pun kami terkial-kial buat. Apatah lagi di negeri lain. Bidas pengarah strategi amanah itu. Kerajaan Selangor ditolmah gagal menguruskan COVID-19 sedangkan puncanya dipikul di bahu kerajaan persekutuan. Dalam hubungan ini, Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad berkata ketika mencelah ucapan Zulkifli melahirkan rasa kekecewaannya kerana penerangan Adham yang berjala-jala itu tidak mengandungi rancangan masa depan yang mantap untuk memerangi COVID-19. Selama 55 minit. Tetapi tidak ada dibentangkan satu analisa di mana kesilapan dan kegagalan kerajaan dalam menangani pandemik ini. Sedangkan kita semua tahu bahawa keadaan dah cukup terdesak dan meruncing. But dengan izin, where did we go wrong? There was no analysis. Kesimpulannya, ucapan menteri tersebut sekadar menerangkan apa yang dilakukan oleh KKM yang boleh diedarkan kepada ahli parlimen dalam bentuk PDF. Demikianlah berakhirnya hari kedua persidangan khas parlimen atau lebih tepat dilabel sebagai sesi penerangan menteri yang menghampakan. Ketiga-tiga orang Menteri Perikatan Nasional iaitu Menteri Undang-Undang dan Parlimen Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Seri Adham Baba bersilat untuk menegakkan benang yang basah ke mana perginya Duta Khas ke Timur Tengah Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Beliau sekadar menulis untuk mengecam ahli politik yang merosakkan politik kerana kononnya menganggap bahawa politik tiada kaitan dengan agama. Inilah yang menjadi penyakit kronik kepada sekularisme dengan segala ideologinya. Sekalipun perubahan atau reformasi dilakukan oleh para pemikir atau golongan yang dinamakan sebagai ahli falsafah dalam kalangan mereka. Tulisnya dalam ruangan minda Presiden di Facebook beliau. Beliau juga mencemooh usaha golongan yang disebutnya sebagai pengamal sekularisme untuk melaksanakan good governance. Mereka seringkali menyebutkan tentang keperluan integriti, good governance iaitu tadbir urus yang baik, kedaulatan undang-undang dan lain-lain kata slogan yang dicipta dan hanya indah khabar daripada sebutannya. Hal ini demikian kerana laksana jasad yang tiada roh yang memandu akal dan ilmu dan boleh berubah menjadi penipu kerana politik kenegaraan dianggap di luar daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan hukumannya, kata Hadi. Menurut beliau, manusia dihinggapi penyakit ingin menjadi pemimpin dengan nafsu mengatasi akal dan ilmu. Fenomena yang pesat berlaku dalam politik sekular sama ada melalui saluran demokrasi yang telah dinodai politiknya ataupun melalui kekerasan dengan rampasan kuasa sehingga perkara tersebut telah mencetuskan peperangan dan akhirnya bertukar kepada pemerintahan secara diktator yang lebih zalim. Maka jawatan yang penting dalam politik berkonsepkan sekularisme akan diusahakan untuk mendapatkannya secara rakus tanpa akhlak dan maruah diri sehingga ada kalangan yang berusaha mendapatkannya dengan apa cara sekalipun sehingga matlamat menghalalkan cara ujarnya. Beliau juga mengatakan pengamal sekularisme menggunakan cara yang haram seperti pemberian rasuah, penipuan dan pembohongan kepada rakyat, dana pemaksaan dengan zalim. Inilah antara kekotoran yang dilakukan dalam politik berkonsepkan duniawi tanpa panduan agama yang berwawasan akhirat, tegasnya. Dalam rencananya, Presiden PAS juga mengulangi kenyataan yang sama. Kononnya rakyat mudah tertipu dan lupa. Mereka yang berada di tampuk pemerintahan bersama dengan kroninya dalam sebuah negara komunis dan sosialis didapati lebih menjadi penyangak daripada negara kapitalis setelah mereka dijatuhkan atau setelah kini meninggalkan ideologi yang dianutinya. Maka amalan politik berkonsepkan liberal
berkapitalisme, bertopengkan demokrasi, suara rakyat juga ditimpa dengan penyakit yang sama dan lebih terbuka kerana kebanyakan rakyat dianggap mudah ditipu dan mudah lupa. Malangnya rakyat yang tidak cakna terhadap politik atau generasi yang jahil seringkali menjadi mangsa korban politik kotor itu, ditipu berulang kali dan terus leka sampai akhir hayat. Kelakar sungguh, memang kelakar. Jika tulisan ini adalah percubaan Hadi untuk menyelamatkan Kerajaan Perikatan Nasional yang baru saja menjerut leher mereka sendiri apabila secara senyap-senyap membatalkan 6 ordinan darurat pada 21 Julai lalu, beliau ternyata gagal. Berani kerana benar. Siapa yang anda maksudkan dengan kumpulan yang kini meninggalkan ideologi komunis dan sosialis itu? Dan siapa juga anda yang mahu menilai akhlak dan maruah ahli politik lain atau menuduh mereka sebagai penyangak? Sedangkan gerombolan yang beliau sendiri bersekongkol itulah yang menggunakan prinsip scheme of things untuk menjatuhkan kerajaan yang ketika itu berperang dengan COVID-19 yang sedang mara. Kononnya untuk menyelamatkan negara, agama, bangsa dan institusi Raja-Raja Melayu. Sedangkan apa yang disaksikan oleh seluruh dunia hanyalah pemberian rasuah menerusi jawatan menteri dan timbalan menteri serta kedudukan di dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC demi mendapatkan kuasa. Selain itu, bukan lagi rahsia gerombolan yang beliau sokong juga pemaksaan kezaliman menerusi Undang-Undang 2 Darjat. Rakyat dikenakan kompaun dengan segera apabila melakukan kesalahan, sementara para pemimpin yang mempelekeh undang-undang yang mereka gubal sendiri seperti menghadiri jamuan, kenduri durian, merentas negeri dan nikah online di Thailand hanya disiasat dengan proses yang memakan masa yang begitu lama. Jom China bersetuju bahawa Islam mewajibkan para pemimpin memiliki moral yang tinggi di samping syarat keimanan, keilmuan serta kelayakan jasad, roh dan akal. Seorang individu yang tidak berakhlak adalah haram dilantik menjadi pemimpin dan memegang jawatan penting dalam sesebuah kerajaan atau negara. Ia bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang turut dipetik oleh Hadi terjemahannya. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan segala amanah kepada mereka yang berhak menerimanya dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan sesuatu pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Justru jika anda benar-benar pejuang Islam, berhentilah daripada terus-menerus menjadi hipokrit dengan menyokong kerajaan yang jelas sudah melencong jauh daripada amanah, keikhlasan dan keadilan dalam mentadbir negara. Jangan sesekali memperkecilkan rakyat sebagai mudah ditipu atau mudah dilupa. Lebih-lebih lagi ditipu oleh gerombolan yang merampas mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Percayalah, rakyat ingat semua perbuatan kerajaan yang gagal ini dan mengajar kalian pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Warganet berkata satu dunia diberitahu apabila Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin cirit-birit. Tetapi apabila jemaah menteri membatalkan ordinan darurat, mereka melakukannya secara bersembunyi. Warganet bertanya, adakah perihal pembatalan ordinan darurat itu kurang menjadi keutamaan kepada Perikatan Nasional berbanding sakit ceret-beret Perdana Menteri? Hari ini merupakan hari ketiga persidangan khas Parlimen. Ia dimulakan dengan tindakan beberapa orang ahli Parlimen Pakatan Harapan memfailkan usul di bawah aturan 36/12 Peraturan Mesyuarat bagi merujuk Menteri Undang-Undang dan Parlimen Datuk Seri Taqiyuddin Hassan ke jawatan kuasa hak dan keistimewaan atas tuduhan mengelirukan Dewan sekaligus dikira menghina majlis. Ahli Parlimen Puchong Gobind Singh Dio turut memfailkan usul yang hampir sama pada hari ini. Beliau memberitahu timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon bahawa isu tersebut perlu diperdebatkan. Bagaimanapun Muhammad Rashid berkata pihaknya belum menerima usul kami. Namun kedua-dua ahli Parlimen Pakatan Harapan tersebut membantah alasan Muhammad Rashid kerana mereka ada bukti penerimaan. Menurut mereka penjelasan tersebut perlu disegerakan kerana tempoh sidang Parlimen khas atau lebih tepat taklimat khas itu begitu pendek, hanya 5 hari. Hanifah berhujah bahawa timbalan yang di-Pertua dan bukan yang di-Pertua Datuk Azhar Harun yang akan mendengar dan memutuskan usul mereka berdua kerana beliau was actively involved atau terlibat langsung semasa isu yang diumumkan oleh menteri berkenaan dibincangkan di Parlimen. Sekiranya beliau yang memutuskan usul tersebut, kata Hanifah berkemungkinan besar akan wujud bias di pihaknya. Demikian yang berlaku dalam Dewan Rakyat. Sementara itu di luar Parlimen, kritikan masih
berterusan. Berhubung keputusan Azhar bahawa penjelasan hanya akan diberikan pada Isnin 2 Ogos akan datang, Ahli Jawatan Kuasa Biro Undang-Undang Kanun Amanah Wan Anwar Wan Ibrahim berkata Yang di-Pertua Dewan Rakyat tidak berselindung di belakang peraturan mesyuarat. Secara peribadi dan sejujurnya saya sendiri kurang faham, jauh sekali bersetuju dengan keputusan yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk menangguhkan penjelasan atau jawapan oleh Menteri berkenaan pada hari Isnin minggu hadapan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat kerap kali menegaskan bahawa keputusan beliau tersebut adalah selaras dengan aturan mesyuarat Dewan. Saya berbeza dengan beliau kerana persoalan yang berbangkit adalah persoalan keabsahan undang-undang dan prinsip perlembagaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, katanya dalam satu kenyataan. Dia berkata keabsahan undang-undang dan prinsip perlembagaan yang harus diselesaikan adalah bagaimana ordinan darurat tersebut boleh dibatalkan pada 21 Julai 2021 yang lalu, sedangkan kita masih belum dengar sebarang perkenan yang telah dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong, apatah lagi tiada juga warta kerajaan yang mengesahkannya. Selain daripada itu, saya turut percaya bahawa jika ketiadaan situasi di atas, maka ordinan darurat tersebut wajib bukan sahaja dibentangkan tetapi juga dibahaskan sebelum diputuskan sama ada untuk diteruskan atau dibatalkan, yang mana tidak juga berlaku. Justru saya melihat bahawa jelas sekali tindakan menteri tersebut adalah bercanggah dengan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, tegasnya. Menurut Anwar, beliau tidak nampak urusan-urusan lain harus didahulukan berbanding penjelasan tersebut, kerana jika penjelasan yang bakal diberikan nanti tidak diterima oleh Dewan, maka semua urusan mesyuarat yang telah mendahului akan menjadi akademik dan tidak lagi relevan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat jangan cuba berselindung di belakang peraturan mesyuarat Dewan, kerana kita sedia maklum bahawa beliau mempunyai kuasa untuk menentukan aturan urusan mesyuarat dan mengarahkan menteri berkenaan untuk memberikan penjelasan serta-merta atau sesegera yang mungkin, dan bukannya dengan terus memberikan talian hayat kepada pihak kerajaan yang jelas melanggar prosiding Dewan dan perlembagaan. Harus diingat, tanpa perlembagaan tiada parlimen dan tiada yang di-Pertua Dewan, tegas Anwar. Kalau Wan Anwar seorang pengamal undang-undang tidak faham keputusan yang di-Pertua Dewan Rakyat, sudah tentu rakyat lagi keliru. Jangan harap walaun akan faham. Jika mereka faham pun, mereka tetap menganggap ahli Parlimen Pakatan Harapan hanya riuh rendah seperti yang dicatat dalam akhbar lidah rasmi PAS Harakah Daily. Biarpun yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun sudah menjelaskan aturan mesyuarat menjawab isu ordinan darurat pada Isnin ini, namun pembangkang masih mengungkit isu serupa. Demikianlah hujah akhbar itu sebagai menyokong gerombolan yang takut sebenarnya untuk menjawab soalan yang mudah ini, yang di-Pertuan Agong dah perkenan atau tidak. Dalam satu perkembangan yang berkaitan, akhirnya Azhar berkata beliau akan recluse daripada membuat keputusan berhubung usul untuk merujuk Taqiyuddin ke Jawatan Kuasa Hak dan Keistimewaan. Bukankah lebih mudah kalau kita berfikir secara munasabah, bukan emosi atau walak sehingga dilanda penyakit babalisma? Tahukah tuan-tuan, penyakit babalisma ini sangat berbahaya dan boleh menyebabkan pengidapnya mengalami demensia, iaitu penyakit kesihatan mental yang menyebabkan gangguan berfikir dan hilang ingatan. Kita tidak mahu gejala demensia ini menambah lagi masalah negara yang kini belum berupaya menangkis serangan pandemik COVID-19. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layar reporter jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.